Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan. Apa khabar saudara semua? Saudara harimau berantau. Waalaikumsalam saudara harimau berantai. Muhammad Fuad. Apa khabar? Semoga sihat walafiat. Rosila, Waalaikumsalam. Nur Azwa, Mustafa Ilyas, edisi Diksi dari dulu bersama dengan saya sampai hari ini tak jemu-jemu. Azna Muhammad, Alex Hafiz, Hafazah Abu Bakar, itu juga Wandeta, Rahman Bakar, Puan Rubidin, pasti dengan pasangannya. Semoga bahagia. Radin Razak, Jaka Langlung, Jaka Lenglung, Pok Cham Baharudin, Anggrit Rimba. Apa khabar Anggrit Rimba? Saya tengok dalam wall Anggrit Rimba berbicara dengan Pak ini Melaka tu. Zal Ajoy, Haji Azhar Manap, Izaman Honda Chok, Wan Fauzi, Muhammad Sani. Apa khabar saudara semua? Juga saudara Muhammad Nizam Bermanan, Ibrahim Cik Muda, Dian Shah. Dian Shah ni kawan baru lah ya. Bagaimana lah untuk nasib kawan baru Dian. Saga Biru, apa khabar? Bersama sejiwa Abu Samah alias Abdul Latif, Pak Cham, saudara Mak, Assalamualaikum, saudara Mak Zulkifli Yaakob. Selamat malam, satu perjuangan. Anggrit Rimba, bagi hati pada Pak Cik tu. Bersama sejiwa Yaya Ibrahim, Jamaluddin Omar. Assalamualaikum, Syanizam Izam, Yusri, saudara Fuad Rahman. Apa khabar saudara Fuad? Farizan Osman, Kasih Mikasih, Permatang Keluang. Ini daripada Keluang, aku Permata Keluang ya. Rusinin Kurungut, Sabah. Apa khabar? Salam Yusri, Amir Zuki, Warung Kudapan ya, Ahmad Talmizi dan teman-teman yang lain yang akan saya santuni usai acara malam ini. Biasalah, seperti biasa ni cucu saya ni mesti dia nak muncul bersama. Apa khabar? Cakaplah apa khabar? Okey. Dia akan muncul bila saya buat live aja, dia akan muncul. Kemudian dia akan bercerita dengan abang-abang dia. Begitulah cucu bongsu kan, macam mana kan. Okey saudara, saya memberi pencerahan kadang sekarang ni dengan kedudukan COVID-19. Hari ini 21 bulan Februari 2021. Tapi sebelum saya beri pencerahan, saya nak bagi tahu sekali lagi, saya mengingatkan setiap komen atau pandangan dari warga net atau pelayar halaman ini yang anda siarkan tertakluk pada kesediaan menerima sebarang risiko. Pihak saya tidak bertanggungjawab atas setiap kiriman yang di luar pengetahuan saya. Ini peringatan daripada program saya. Dia kata, Datuk jangan lupa bila membuat ini supaya mereka yang kadang-kadang ni nakal masuk, cuba mengganggu kita. So Amidola, terima kasih. Share, Raihana Wanci. Baik, kes baru hari ini meningkat saudara ya, 3,297, menjadikan jumlah keseluruhan sudah 283,569. Tak lama lagi itulah 4-5 hari nanti tiba 300,000 lah gamaknya kalau tak dijaga dengan baik. Dan kematian hari ini 5 orang, menjadikan jumlah kematian sudah 1,056 orang. Terus ini kabar berita gembira di Sabah ada penurunannya di bawah 100. Hari ini Sabah 85 orang, di Labuan 3 orang, di Sarawak itu yang saya katakan, Sarawak ni berhati-hati warga Sarawak, sebab jumlah angka di Sarawak ni dia turun naik. Semalam 134, hari ni dia naik balik 185. Tapi di Kedah, alhamdulillah semalam 101, hari ni turun 15 sahaja. Di Pulau Pinang tak berapa cerai, sebab semalam 108, hari ni 127. Cuma yang hari ni yang memeranjatkan saya amat terperanjat. Memang Raban Tebin lah orang Perak. Kalau begini saya tak tahu dari mana. Saya ingat ini kluster kilang agaknya, tak tahulah saya. Sebab semalam 108 orang, hari ni meningkat terus 1,215 orang. Ini laporan amat memeranjatkan saya di Perak. Negeri Tamayuk 1,215. Ini betul-betul kawan TB ni berkelemior mata tengoknya. Berkelemior tu saya agak teman-teman daripada negeri lain faham. Berkelemior tu berkunang-kunang mata tengok, macam tak percaya. Mengalahkan di Selangor. Selangor hari ini turun sebanyak 868. Cuma di Perak 1,215. Di Kuala Lumpur turun daripada 230 pada 123. Di Putrajaya juga turun, semalam 13, hari ini 7.
Negeri Sembilan pula meningkat. Berhati-hati warga Negeri Sembilan. Semalam di Negeri Sembilan 89, hari ini naik 122. Di Melaka juga meningkat. Semalam 32, hari ini 65. Di Johor juga meningkat. Satu gambaran yang tidak menyenangkan kerana di Johor daripada 730 dia turun 233. Hari ini terus meningkat pada 431. Jadi warga Johor kalau tengok ramai sangat pekerja-pekerja asing ni, tak payah rapat lah. Kita cuba menjarakkan penjarakan sosial, bukan lagi 1-2 meter. Kalau boleh sebatu lah kita lagi. Jaka Lenglung, terkebir-kebir lah saya betul tu. Tengok di Perak tu 1215. Di Pahang ada turun semalam 42, hari ini 9. Di Terengganu juga turun semalam 22, hari ini 12. Di Kedah alhamdulillah semalam mendebarkan, sebab semalam 257 tapi hari ini 30. Dan tahniah kepada warga Perlis, mereka kembali sifar COVID-19. Tahniah warga Perlis, keep it up. Kekalkan agar COVID-19 ini tidak berterusan di negeri Sara. Saya juga ingin mengumumkan bahawa hari ini, bahawa semalam masa mesyuarat Majlis Tinggi UMNO yang diadakan di Janda Baik, di Pusat Ilmu, salah seorang ahli Majlis Tinggi iaitu Ketua UMNO bahagian Hulu Langat, Datuk Johan Abdul Aziz. Beliau kini dirawat untuk kali kedua. Sebelum ni dia disahkan ada COVID-19. Dah selesai, dah baik. Tapi bila pergi mesyuarat, balik tadi ada dijangkiti virus corona. Bersamalah kita berdoa agar beliau kembali sihat. Sebab dalam keadaan sekarang ni perjuangan harus diteruskan. Sebab sekarang ini di wall Malaysia Sport Malaysia tadi ada ini live interview dengan Datuk Zaid Amiri yang saya akan kupas sebentar nanti. Saudara, sesuatu yang agak tak seronok saya lihat di sini apabila menteri menyentuh soal COVID, masih dalam laporan COVID, apabila menteri Sains dan Teknologi Saudara Khairy Jamaluddin, dia kata kerajaan akan mewujudkan skim khas bagi memberi perlindungan dan pembayaran ex gratia kepada individu yang mempunyai kesan sampingan serius selepas menerima suntikan vaksin. Astaghfirullahalazim. Apa sebenarnya yang cuba dinyatakan oleh beliau? Sebab menurut Menteri Sains dan Teknologi Khairy Jamaluddin, perkara itu diputuskan oleh Jemaah Menteri dalam mesyuarat khas yang diadakan pada minggu lalu. Jadi skim ini adalah untuk memberi perlindungan dan pembayaran ex gratia kepada sesiapa yang ada kesan sampingan vaksin serius dikaitkan secara langsung dengan pemberian vaksin ini. Ini yang kita takut ni. Di saat vaksin sampai hari ini, tiba-tiba keluar kenyataan yang sebegini. Saya kata apa hal ni? Dan sebab katanya bahawa kita masih lagi belum buat sebarang keputusan dan kekal pada polisi asal kerajaan, iaitu program imunisasi COVID-19 ni adalah secara sukarela. Jadi bercanggahlah kenyataan tu. Saya tak tahu bagaimanapun kita pulang kepada pihak pemerintah kerajaan. Apakah cara begini sebab dia kata sepatutnya dia memberi perakuan, mesti dah diuji. Cuma saya ada kelegaan bila saya dengar laporan tadi bahawa ini vaksin yang sampai tadi disimpan di bawah tempat penyimpanan, di bawah kadar suhunya 75 darjah Celsius. Itu betul. Cuma bila dia kata ada pampasan saya tak berani nak komen lebih daripada itu. Cuma saya kata ini ada kenyataan yang agak merunsingkan saya. Saudara, ini agak merunsingkan. Kenapa perlu ada keluar kenyataan bahawa kerajaan sedang memikirkan untuk memberi ex gratia kalau ada kesan sampingan. Apakah mungkin ada kesan? Jadi Saudara Ibrahim, menteri tak berani ambil tanggungjawab dan tak berani buat keputusan. Itu memang keadaannya sekarang ni. Ini gambaran yang tidak baik. Kalau ubat tu baik, macam kita sakit demam makan Panadol, okeylah. Takkan nak ambil Panadol kita ada kesan sampingan. Tak tahulah saya macam mana kerajaan kita hari ini. Bagaimanapun saudara, itu saja laporan saya tentang COVID-19 di Perak menggusarkan kita. Cuma kepada anak-anak yang bakal menduduki peperiksaan besok di sini, tak tahu mungkin di Kelantan dah ada pun peperiksaan SPM, STPM, SBKM. Kita mendoakan mereka sihat walafiat, tenteram menghadap ujian peperiksaan. Hadapilah peperiksaan ini dengan tenang
dalam keadaan apa yang sebaik mungkin. Cuma jangan lupa tidur awal. Jangan tengok apa ini uncle punya face ni. Agak-agak pukul 9.30 dan pukul 10 lagi tidurlah. Besok nak sekolah. Pada anak-anak yang lain juga begitu. Nak buat macam mana? 3 bulan di sekolah buka pula tu. Cuma saudara, hari ini hati saya amat tersentuh. Saya tak nak cakap lagi soal vaksin ni nanti. Sekejap lagi saya akan ulang balik. Tapi hati saya hari ini tersentuh apabila saya mendapat kiriman. Yang membaca kiriman daripada saudara Zahrin, Sang Kelembai. Dia kata air mata ibu berlenangan bila ditinggalkan di tepi jalan. Astaghfirullahalazim. Dia tulis itu, kami menerima info dari orang awam yang terjumpa seorang wanita warga emas berkerusi roda ditinggalkan berseorangan di tepi jalan berserta lampin pakai buang dan beg pakaian. Jadi skuad Saidina Umar, Zakat Selangor serta Ketua Operasi Agihan Daerah Kuala Langat bertindak segera turun jam 8.30 malam tadi bagi menyantuni wanita tersebut. Jam 8.30 malam ditinggal seorang ibu yang berkursi roda. Oleh kerana keadaannya kakinya kudung sebelah rupanya, serta ingatannya tak begitu baik, kami terpaksa menyerahkannya untuk tindakan lanjut pihak polis di bawah bidang kuasa pihak berwajib. Pihak polis menggunakan bidang kuasa mereka dengan menghubungi anak-anaknya serta akan menjalankan sesi rundingan mengikut kepakaran mereka. Jadi anak-anaknya bersetuju akan hadir kepada polis untuk mengambil ibu itu kembali. Namun sekitar jam 3 pagi tadi, anak-anaknya membuat keputusan tidak mahu menjaga ibunya lagi. Dan pihak polis terpaksa menghubungi pusat jagaan warga emas yang datang menaiki ambulans untuk membawa ibu ini ke hospital bagi pemeriksaan kesihatan dan saringan COVID-19. Hati mana yang tidak sentuh, saudara? Apabila ibu ini masih mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia kata dah lama makcik tak jumpa anak-anak. Anak-anak makcik baik orangnya. Jadi tim tadi yang menguruskan makcik tadi ini cuba menyembunyikan perasaannya. Dan mungkin inilah kisah keluarga yang hanya mereka saja mengetahui. Tapi bagi saya soalnya, apakah situ caranya anda melayan seorang ibu? Cuba bayangkan, anda berada dalam kandungannya 9 bulan 10 hari, seksanya seorang ibu, melahirkan anda, berperang, bertukar nyawa. Dan setelah anda dilahirkan ke dunia, tiba-tiba dia ditakdirkan cacat, kakinya kudung sebelah dan berkursi roda. Anda tak mahu memeliharanya lagi. Sedangkan anda dididik, dipelihara sebab dia kecil. Anda ni anak apa? Anak binatang ke? Marah saya ni. Saya kalau orang yang membuat ibu, melayan ibu begini, saya rasa cepat tersinggung. Secepat hati saya tersentuh. Kerana ibu adalah satu wanita yang paling mulia. Saya tidak pernah, kalau saya dengan anak saya selalu cakap, your mother is always right. Rule number 1 with me is your mother is always right. I can be wrong. But sebab ibu yang melahirkan anda. Bayangkanlah waktu anda kecil, kalau nyamuk gigit dekat tangan anda, ibu tak pukul. Ibu ambil dengan jari satu, saya sentuh, belai dengan kasih sayang. Terjaga pukul 2 pagi anda nak susu tanpa paksaan. Ibu bangun menyediakan susu, beri anda susu dengan penuh kasih sayang. Bapa dia tidur. Tiba-tiba bila anda dah dewasa, anda jadikan begitu pada seorang ibu. Astaghfirullahalazim. Tak tahulah saya. Sorry saudara. Saya bila bercerita soal ibu, memang yang saya memang tak boleh terima. Saya tak boleh terima adanya manusia masih ada wujud dalam dunia hari ini yang bersikap lebih teruk daripada binatang. Ibu sendiri, bukan ibu angkat. Ibu yang melahirkan anda, ibu yang membuatkan anda membesar. Anda tidak tahu bagaimana susah payahnya ibu itu. Mungkin dia susah nak menyara kehidupan, bekerja, memasak, menyuapkan makanan. Waktu anda sakit, siapa yang jaga? Anda tunggulah azab daripada Allah SWT. Karena Tuhan tidak akan lari kalau anda lakukan pada ibu-ibu anda. Jadi kepada saudara yang masih punya ibu, saya selalu berpesan. Bagi anda yang masih mempunyai ibu, saya kata santunilah ibu anda. Rawatlah cinta kasihnya. Saya dah hilang ibu. Saya kehilangan seorang ibu. Ibu saya dah tak ada. Sebab itu saya tersentuh hati. Sebab itu saya kata kalau saya keluar daripada berjalan kat kedai, saya cemburu. Saya cemburu melihat orang yang masih dapat peluang menyantuni ibunya.
untuk makan malam sama-sama dengan ibu dia, pergi makan dekat restoran. Sebab ini semua saya dah hilang. Sorry lah, minta maaf saudara, saya emosi sikit hari ni. Saudara, bagi saya my mother is always right lah. Saya dari dulu lagi saya selalu cakap, bagi zaman sejak dia kecil lagi saya tak pernah pada mak saya. Kalau ibu saya kalau disilap pun saya akan ketawa. When my mother scold me, bila ibu saya marah saya walaupun saya salah, walaupun saya tak salah, saya tak akan kata no tak betul, tak ada, saya akan ketawa ya. Begitulah. Ini si tanggang Nadib, saya ingat bukan si tanggang lagi. Saya tak tahulah manusia masih ada lagi. Sebab itu saya mengatakan bahawa dalam masyarakat binatang tak ada manusia. Tapi dalam masyarakat manusia masih ada lagi binatang. Maaf cakaplah, saya tak dapat menahan emosi saya. Astaghfirullahalazim. Kita berdoalah supaya Allah membukakan hati mereka, supaya kesedaran pada mereka. Yang duduk tinggal di Hulu Langat. Jadi kita jangan lupa bahawa firman Allah SWT, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkannya semata-mata, dan hendaklah engkau bawa baik kepada ibu bapa kamu. Jika salah seorang dari keduanya atau keduanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaan kamu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sekalipun dengan perkataan ha. Kalau kamu jaga ibu kamu pun, kamu tak boleh dia pun. Belai dengan kasih sayang. Saya bila saya baca benda begitu, terima kasihlah saudara Datuk Zahrin daripada Sangka Lembai yang mencuit hati dan perasaan saya. Saya tak boleh accept benda ni. Tapi saudara, life goes on. Itu saudara, ni hari anak belum betul, kita sebutlah apa pun. Saya sentuh perasaan saya betul. Kalau orang bercakap dengan bapa, saya tak marah sangat. Saya bapa, saya selalu cakap pada anak saya, don't bother about me. InsyaAllah ada kudratnya saya boleh berjalan lagi. Saya boleh bekerja dan sebagainya, InsyaAllah. Tapi don't ever to your mother. Sebab saya cakap sebab bagi saya dulu masa arwah ibu saya masih hidup lagi, saya selalu cakap she is the princess of my heart. Dia adalah ratu hatiku. Dan anda semua sekarang kalau masih ada ibu tu, rawatlah kasih sayang ibu anda. So they are your princess of your heart. Ya saudara. Baiklah saudara, kita teruskan lagi bicara kita malam ini dengan e-commerce. Hubungilah Azhar 011-330-41241 untuk mengiklankan produk saudara. Kalau jumpa dengan Azhar, jangan lupa produk ibunya, iaitu rendang tok ataupun bahulu bedal. Dan jangan lupa dengan Siti Fareha 017-711-4300. Siti Fareha tentulah dendeng manis Siti Fareha. Ataupun kalau nakkan buah-buah segar, hubungi Shauki 012-357-5703. Shauki ya, buah-buah segar. Dan pepes ayam R&B frozen, sila hubungi saudara Nizat 013-872-9589. Produk-produk ini semua ada dalam laman web yang saya sediakan. Masih lagi dalam Amir Ijaz, tapi laman web e-commerce saya. Saudara, tak maaf saudara, saya ada emosi sikit, biar saya minum dulu. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Dan tajuk perbincangan kita malam ini adalah keliru. Perangai budak-budak tadi tu, yang anak-anak tu, gila tu. Tapi sebelum saya menyantuni memberi pencerahan ini, saya tidak lupa untuk menyantuni pantun daripada Pak Nazil. Kata Pak Nazil, dari orang ke Tasik Melati, beli duku di Timah Tasuk. Hati jiran jangan disakiti, demikian laku menjadi musuh. Jadi kalau kita sakiti hati jiran kita, akhirnya dia menjadi musuh. Gadis tuaran bernama Hafsah, berumah tangga orang Kuala, membantu jiran dalam susah, diingat sehingga bila-bila. Jadi kalau kita tengok atau kita lihat jiran kita tu susah, bantulah mereka. Apa khabar Cik Nian Bidin, Saudara Hashimah Hashim, Waalaikumsalam.
Dan hari ini hari Minggu tiada isu, tak ada cerita tentang moratorium. Saya tak tahu sampai bila kan lagi kerajaan nak menyantuni kehidupan rakyat. Saya tak tahu. Jadi pejabat bantuan prihatin juga nampak agaknya sepi. Tiada sebarang kenyataan. Lanjutan moratorium juga tak dengar. Saya cuma kalau ini keadaannya, saya ingin nyatakan pada teman-teman bersedialah untuk menghadapi hari-hari yang tidak tenteram. Bekalan barangan semakin berkurangan, harga barang bencana, kumpulan wang semalam bekerja tanpa kawal berita sehingga 8 hari bulan. Okey, saudara. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, kepada teman-teman yang nak bagi komen, perlu hati-hati dan gunakan bahasa yang baik. Sebab tadi saya tengok dalam satu wall Malaysia apa itu yang berhubung dengan Datuk Seri Zahid punya live, saya tengok yang masuk tu mencerca maki hamun. Saya rasa tak salah. Tak eloklah kita mencerca, santunilah. Kita warga bangsa yang cerita damai, yang harmonis. Datuk apa cerita kurang wang sebenarnya pekerja moratorium, orang berprinsip. Minta maaf, malam ini saya tak nak meluahkan kemarahan saya lagi. Mereka ternyata pekak, bisu, langsung tak ada fikiran. Tiada penjelasan. Kumpulan wang sebenarnya pekerja kena tunggu sampai 8 hari bulan. Ini keadaannya. Dan apa yang ingin saya santuni sekarang ini, ya saudara, adalah kenyataan daripada ini Presiden KPAC. Kita ingatkan selama hari ini apa yang dijanjikan oleh pimpinan kerajaan terlaksana. Rupanya KPAC membidas pemberian one-off RM500, bukan banyak, RM500 saja kepada Barisan Hadapan. Rupanya berkata KPAC adalah indah khabar dari rupa. Pemberian one-off RM500 kepada semua petugas Barisan Hadapan hanyalah indah khabar dari rupa apabila pelaksanaan bantuan itu mempunyai kadar dan kelaikan yang sangat berbeza berbanding dengan yang diumumkan dalam Belanjawan 2021. Jika ini berlaku, artinya Menteri Kewangan bohong lagi. Bukan saya kata, ini KPAC yang cakap. Presiden Pertubuhan kaki tangan kerajaan. Presiden KPAC Saudara Adnan Mat berkata, surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan pada 11 Februari lalu menunjukkan kadar dan kelaikan bagi pemberian one-off telah ditetapkan pada kadar penuh 500 dan kadar separuh 250. Jadi petugas-petugas Kementerian Kesihatan hanya layak mendapat kadar penuh, iaitu RM500 jika telah dibayar allowance khas COVID-19 tahun lalu. Saya kata, apa hal ni? Orang bertukar nyawa, berjuang di Barisan Hadapan, merawat pesakit-pesakit. Kalau dah jadi nak bukan banyak mana pun tak. Kalau nak dinilai pengorbanan mereka, bukan RM500. Saya bila baca kenyataan itu, saya jadi marah. Ini bukan kenyataan saya, ini kenyataan daripada Presiden KPAC yang membela ahli-ahlinya yang jadi frontliner. Frontliner terdiri daripada pasukan bomber, pasukan polis, pasukan di Kementerian Kesihatan, para doktor, jururawat, attendant, pemandu ambulans dan sebagainya. Dan mereka yang menguruskan bila berlaku kematian, mereka menguruskan mayat-mayat ini dibawa ke tanah perkuburan. Saya tak tahulah, saudara tanya kat saya buat apa dia PAK jam. Ini keadaannya. Ini kerajaan apa benda ni? Dalam masa bajet sebagai Menteri Kewangan, dia kata ada RM500 one-off untuk diberi kepada frontliner. Kenapa tidak dipenuhi janji itu? Bukan banyak mana kamu bergaji ratusan ribu, puluhan ribu. Abdul Ghani, Allah cacat. Memang cacat merbah sekarang ni. Kejap janji begitu, hari ni janji begini, kata begitu, kita begini. Ini rakyat ni apa? Kamu ingat rakyat ni apa? Ingat bidak-bidak di papan jatuh? Kejap. Saya melihat benda ni, saya kena tahu. Frontliner bukan hanya di hospital. Yang buat sekatan jalan raya, berhujan, berpanas. Anggota tentera kita, pasukan polis. Hanya untuk memenuhi kehendak anda. Anda bagi kearahan, mereka kerja.
Balik taman, kena lagi tipu. Memang betul kalau begini rakyat ditipu. Ini KPAC memperjuangkan. Ada yang 500, ada 250. Dan saya yakin dalam keadaannya mungkin ada yang tak dapat lagi. Yang tahun lepas. Nak kena isi borang itu, borang ini. Kumpulan semalam pekerja tak usah cerita lah saudara ini, saudara apa, Nash Air. Kumpulan kelas ini macam PKP lah. Lepas 2 minggu, 2 minggu. Lepas 2 minggu, 2 minggu. Sekarang tunggu 8 hari bulan 3 pula. Bertangguh-tangguh. Rakyat perlu terus hidup. Rakyat perlu hidup. Kamu sedap-sedap saja buat keputusan demi keputusan. Jadi saya keadaan ini agak menggusarkan sebenarnya. Sebab saya katakan bahawa kalau ini keadaan berterusan, sebulan 2 bulan lagi ramai rakyat ada yang mati tak makan ni. Tadi saudara Azmi daripada Kota Baru hantar kiriman kepada saya. Dia kata bahawa pemegang permit teksi di Kelantan sekarang ni, dia orang dengan rela hati menyerahkan permit itu pada Kementerian JPJ, Kementerian Pengangkutan. Sebab sejak daripada bulan Mac tahun lalu, tak ada orang. Dan tidak ada sebarang rangsangan membantu mereka. Mereka terbiar bawa teksi, duduk menung saja. Pendapatan tak ada. Kemudian sekarang ni bila ada PKP, mereka tak boleh bergerak. Apakah mereka ada bantuan? Tidak diberi bantuan. Tidak ada santunan dari mereka. Jadi sebanyak 30%. Kita menurut pada Encik Faizul Mustafa selaku Bendahari Persatuan Kereta Sewa Kelantan Gabungan Barat, dah 30%. Dan besar kemungkinan lebih ramai lagi akan menyerahkan, tak nak bawa teksi dah. Nak buat macam mana dah? Nak bawa teksi sekarang, nak bergerak pun kena bayar duit kereta lagi, kena bayar installment. Moratorium tak ada. Apakah tidak ada klasifikasi? Okey, untuk teksi ni kita bagi sampailah selesai. Sebab mereka dah terkapai-kapai, pendapatan tak ada. What are you trying to do, Mr. Prime Minister and all the Cabinet Minister? Sebab itu saya katakan menteri-menteri yang jaga kementerian masing-masing tidak berfungsi. Sepatutnya yang ini Menteri Pengangkutan kena fikir. Oh, saya nak jaga sektor pengangkutan. Pengangkutan pemandu bas sekolah, pemandu teksi. Semua ini di bawah kementerian mereka. Mereka kena santun lah. Kena buatlah satu bajet, bincang. Bukan memanaskan kerusi di pejabat. Bukan hanya sekadar tunggu COVID datang, vaksin datang, sambut, kita ambil gambar, good. Nah ini ternyata mereka bebal lah sebagai menteri. Sekarang ni lihat nanti apa yang berlaku di Kelantan. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali mengikiriman kepada saya. Dia kata pendapatan terjejas teruk. Memanglah terjejas teruk. Sejak daripada Mac 2020. Pada mula PKP awal dulu tu memang tak boleh bergerak langsung. Tak ada pendapatan. Dan tidak ada rangsangan untuk mereka. Tidak ada bantuan. Kononnya ada bantuan prihatin. Waktu Perdana Menteri mengumumkan, anda jangan ke sana, jangan ke sini, jangan ke sana, jangan ke sini. Jangan risaulah. Pemandu teksi, pemandu e-hailing akan dapat imbuhan. Ini dinyatakan dalam parlimen oleh Menteri Kewangan. Kononnya ada bantuan. Kemudian ada pula lagi untuk Mak Limah, Mak Cik Kiah, Pak Cik Saleh. Kalau Pak Cik Saleh tu bawa teksi atau Pak Cik Saleh bawa e-hailing, boleh dapat 1,600, 2,000, 4,000. Terngiang-ngiang di kepala saya kenyataan begitu. Apa dah jadi sekarang ni? Dengan rela hati mereka kata, okey, ambil lah balik permit. Dulu nak dapat permit teksi ni punyalah seksa. Kena jumpa wakil rakyat, kena jumpa menteri. Sekarang dah tak ada guna dah. Dan mereka nak gunakan wang daripada kumpulan semalam kerja pun tak boleh. Kena tunggu pula 8 bulan. Hidup mereka macam mana? Apakah anda mahu rakyat kita ni jadi penjenayah, merompak, menyamun apa semua ni? Saya minta warga Citra Damai ini tenang dulu. Kita berdoalah agar besok ada sesuatu yang akan dibincangkan di Istana Negara. Kabarnya saya tak tahulah. Itu saya dengar je lah. Tapi kalau keadaan sekarang ni, saya lihat ada satu orang bekas anggota polis, dia kata, ini dia marah ni. Dia kata berapa ramai yang bertumpuk lumus cari duit beli laptop, Samsung Tab, komputer, semata-mata nak bagi anak untuk kelas online. Tiba-tiba nak buka sekolah. Apa nak jadi dengan alat tu? Ini Saudara Zakuan, dia hantar pada saya tadi.
Dia kata ada yang pinjam malung sebab nak beli aset tersebut tak ada duit. Ada yang bergadai. Sekarang dia dekat kawasan rumah saya ada 3 buah kedai pajak gadai dibuka. 3 buah pajak gadai dibuka di kawasan perumahan saya ini. Ertinya rakyat dah tak ada apa dah. Ini yang kita bergolok bergadai. Nak cari duit, dah tak ada jalan dah. Kumpulan bersama pemerintah tak ada, nak kerja tak ada, pembuang bekerja 700,000 lebih. Ya. So ada yang pinjam malung sebab nak beli alat untuk anak-anak. Ada yang bergadai. Inilah akibatnya. Ini dia marah tu bila menteri bodoh jadi pilihan kerajaan. Rakyat menderita, tak ikut. Tapi saya katakan bahawa dia bukan pilihan rakyat. Radhi Zidin bukan pilihan rakyat, dia kalah dalam pilihan raya. Tapi dilantik sebagai Menteri Kanan oleh pimpinan Tan Sri Muhyiddin sebagai Menteri Pendidikan. Habib Ali, BN terbaik. Kita menepati janji, ya. Kemudian di Pulau Pinang. Ini saya cerita satu-satu, belum ada sekarang ni bab tentang semalam ada pula terbongkar apabila serbuan pihak berkuasa ke atas sebuah kilang memproses fucuk. Fucuk ni kita makan dengan suun yang beroperasi dalam persekitaran yang kotor, di mana kilang tersebut adalah bersebelahan dengan kandang khinzir. Ada 4 syarikat, 4 kilang. Ini menurut keterangan Cik Mak Wazir Khalid, Pegawai Kesihatan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Pulau Pinang, di mana pucuk tersebut telah beroperasi melakukan pelanggaran di bawah Akta Makanan 1983. Ada anjing, ada bangkai tikus, ada khinzir. Secara berhati-hati, nasib baiklah perkara itu, kilang itu hanya membekalkan makanan di kawasan Kedah dan di Pulau Pinang. Jadi warga Kedah, Pulau Pinang, untuk sementara ini saya nasihatkan tak usahlah kita fikir nak makan suun ataupun fucuk. Tak payah. Nak buat macam mana? Kerana antara ni tu dia kata kesalahan dilakukanlah pekerja tidak makan sarung tangan waktu memproses, benar makanan diurung lalat, anjing berkeliaran, tikus ada, najis tikus, bangkai kucing, dan kilang tersebut adalah bekas kilang memproses daging khinzir. Dan mereka menggunakan brand ataupun shopnya menggunakan gambar untuk Muslim. Jadi sebab itulah saya kata eloklah buy Muslim foods. Ini keadaan sekarang ni, ya. Keadaan tak terkawal langsung. Sepatutnya kilang dah tutup. Ini tidak. Dia di bawah operasi tanpa lesen pun kerana berlaku redundant dari segi perundangan, bagi kesihatan dia cuma boleh periksa saja. Tapi yang menutupnya sepatutnya di bawah Kementerian Zuraidah. Negara kita nak jadi apa ni saya tak tahu. Saya minta saudara bertenang fikiran, saya memberi pencerahan sahabat malam bila dapat pada saya beritahu pada saudara. Sebab itu ya saudara Azmi Segamat, buy Muslim first. Tentulah kita umat Islam kalau kita memproses makanan mesti sentiasa bersih dan sebagainya. Saudara, okey. Hari ini kumpulan pertama vaksin COVID-19 tiba. Saya tengok macamlah hebatnya. 3 menteri turun menyambut vaksin itu sampai di Subang tadi. Di Penerbangan MH pada jam 10 pagi hari ini dikendalikan oleh MAB Cargo Sdn Bhd. Kononnya katanya syarikat penerbangan emas, saya tak tahu. Sebab kapal terbang tu saya pun macam mana pula One World. Dia punya brand kapal terbang tu di atas tu One World Flight apa semua, tapi dia kata emas, saya pun tak tahu. Vaksin ini sebanyak 312,390 dos yang diterbangkan menggunakan penerbangan passenger to cargo PC2. Okey. Ketibaan vaksin ini disambut oleh 3 menteri dan ketua pengarah kesihatan. Retinya sekarang ni ada 3 peringkat yang akan melakukan vaksinnya. Misalnya saya kata awal-awal tadi lah. Itu fasa 1 daripada Februari hingga April untuk petugas Barisan Hadapan. Fasa kedua daripada April hingga Ogos 2021, warga emas berusia 60 tahun ke atas. Termasuklah saya. Saya pun tengah berfikir-fikir ni. Why should I risk my life? Fasa ketiga Mei 2021 hingga Februari 2022, penduduk di Malaysia berumur 18 tahun ke atas.
Jadi setakat ini katanya 202 juta manusia sudah pun menerima vaksin di 80 buah negara. Jadi program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan dijalankan dalam masa 3 fasa dengan keutamaan kepada kumpulan barisan hadapan, diikuti kumpulan rentetan dan fasa ketiga untuk orang ramai. Dan ia diberikan secara percuma. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada pimpinan kerajaan bagi percuma. Tetapi bila kenyataan daripada Menteri Musti tadi, dia kata kemungkinan ada kesan sampingan, saya pun tarik handbrake lah. Sebab saya menerima kiriman. Satu kiriman saya ni agak menggusarkan, iaitu saya tak tahulah, dia kata Bill Gates, pemilik syarikat pembuat vaksin Pfizer dan Moderna, dia berkata dos ketiga diperlukan. Artinya dah bagi satu dos, mana perlu ada dos kedua dan perlu dos ketiga untuk mengawal penurunan COVID-19. Vaksin yang akan sampai Malaysia ni, dia kata cukup bulan ni hanya untuk 2 dos. Bill Gates kata kena ada 3 dos. Dan ada pula pihak menyatakan sejak awal lagi bahawa ini hanya satu kewayangan tahap gaban. Sebab kalau dah virus tu merupakan perturbasinya, kalau COVID-19, 1920, COVID-21, COVID-22, apakah kita terpaksa mengambil vaksin ini berterusan? Ini juga tidak dijelaskan oleh Kementerian Kesihatan. Dah ambil sekali, ambil kali kedua. Kalau kata ikut kata Bill Gates, kali ketiga, apakah lepas itu kena ambil lagi? Dan akhirnya kita seperti jadi penagih dadah. Ini saya minta supaya Kementerian Kesihatan memberi penjelasan kepada rakyat. Jangan buat segala-galanya lah keadaan tergesa-gesa. Satu persatu santuni, biar dengan jelas supaya rakyat faham. Saya bila dengar baca kenyataan Bill Gates, saya terkejut. Persoalannya apakah mereka melakukan vaksinasi ini sebagai pro-vax? Seperti penagih dadah, tega. Ya cucuk sana, cucuk sini sampai. Tak tahulah, saya tak boleh nak kata apa. Saya tidak berhasrat untuk memberi gambaran negatif. Cuma saya menuntut agar Kementerian Kesihatan, Menteri Sains dan Teknologi menyatakan secara jelas apakah cukup seumur hidup warga negara kita ni disuntik dengan vaksin ini sekali atau 2 kali. Sebab kita dulu, waktu kita kat sekolah dulu ada. Kita ada tanam cacar. Dalam tubuh badan kita ni ada vaksin cacar. Sebab kita di sekolah dulu, sampai demam-demam. Zaman dulu malaria, ada suntikan. Tapi sekali suntikan untuk seumur hidup. Yang ini dos pertama, kemudian dos kedua. Tapi bila kata Bill Gates, ada dos ketiga. Apakah ada lagi, dan laginya. Nah, ini keadaan yang perlu dijelaskan oleh Kementerian Kesihatan. Kita menuntut Kementerian Kesihatan menyatakan secara jelas dan tuntas supaya kita tak ada kebimbangan dalam fikiran kita. Ini saya kenapa nak ikut Bill Pagak? Saya tak tahulah, saya dengar baca kenyataan begitu. Jadi bila ada kenyataan begini, kita kena bertanya pada pihak berwajib. Saya jangan nak marah saya pula. Saya melontarkan pandangan ini yang kita dapatkan untuk kepentingan ramai. Sebab sehingga saat ini, apabila awal-awal tadi saya dah bagi tahu, Khairi Jamaluddin bagi tahu bahawa kerajaan sedang memikirkan untuk pembayaran grade X gratia. Kalau ada berlaku sesuatu terhadap pesakit yang menerima suntikan itu. Kalau kesannya ada berlaku, maka ada pembayaran. Apakah vaksin ini memberi kesan? Ini perlu dijelaskan. Jangan sekadar datang, kau sambut macam datang Puteri Gunung Ledang turun daripada kat airport, sambut semua menteri, lepas tu dikawal polis apa semua bawa. Kemudian dihantar ke Johor, dihantar ke Pulau Pinang untuk dilakukan suntikan. Tetapi selepas disuntik, apa jadi? Apakah dia punya SOP selepas suntikan? Apakah lepas suntikan itu maka tak perlu pakai pelitup? Kalau begitu, katanya Tan Sri Perdana Menteri dan Menteri Kesihatan sendiri yang akan menjalani vaksinasi itu terlebih dahulu. Kalau semua ahli parlimen dah disuntik, bukalah parlimen. Kalau vaksin itu baik, yang terbaik. Sebab kita beli dia yang Pfizer, yang kononnya vaksin yang terbaik. This is the question yang saya raise. Saya bukan nak mempertikaikan, tidak, saya menzahirkan. Sebab kena ingat, ini suara pandangan saya, suara parlimen tak bersidang. Jadi kita suarakanlah begini. Ya, itu tentang vaksin yang tiba hari ini. Setakat inilah saja saya beri pencerahan. Dan ini pencerahan luar negara pula. Akhirnya Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha. Prayut Chan-o-cha, real gentleman.
Bila ada usul undi tak percaya pada dia, dia bawa ke Parlimen. 4 hari. Jadi perbahasan di Thailand. Dan terbukti semalam, dia masih kekal sebagai Perdana Menteri. Walaupun ada usul undi tak percaya, tapi mereka yang bawa usul itu kalah. Inilah cara demokrasi. Sedangkan Thailand ni dulu terkenal dengan negara yang melakukan rampasan tentera dan sebagainya. Ada darurat dan sebagainya. Tapi bila sampai waktunya tidak ada kepercayaan kepada Perdana Menteri, maka Perdana Menteri panggil untuk diadakan persidangan Parlimen. Kegagalan undi tak percaya ini ini adalah kali kedua dia kena sejak pilihan raya 2019. Dan ini membolehkan Prayut yang memimpin rampasan kuasa untuk meneruskan usaha pemerintahannya dalam mengurangkan kesan gelombang kedua jangkitan COVID-19. So, dia gentleman. Jadi pada masa yang sama, kumpulan pro-demokrasi cenderung memperhebatkan kempen mereka supaya Perdana Menteri berundur. Seterusnya meminta perlembagaan dan melakukan pembaharuan monarki. Kita tak tahulah itu apa yang berlaku di Thailand. Saya hanya melaporkan bahawa sehebat-hebatnya Prayut yang mewakili junta tentera dan sebagainya pun dia membuka Parlimen. Kenapa kita buat begitu? Dan hari ini tiba-tiba di saat kita ni tengah pening kepala, kita tengah runsing memikirkan penutupan kilang milik pelabur-pelabur asing. Mereka menutup operasinya, membuka operasi ke Thailand, pergi ke Indonesia, pergi ke Vietnam. Tiba-tiba terjelma kenyataan dari kedutaan Denmark yang bakal menutup kedutaannya di Kuala Lumpur. Saya pun alamak, saya kata. Negara yang sebegitu damai, yang sebegitu harmonis, yang mendapat keyakinan sebagai pemimpin negara dunia ketiga, hari ini sudah seolah-olah tidak diyakini oleh Royal Danish Embassy, kedutaan Denmark di Kuala Lumpur. So, ini Minister for Foreign Affairs of Denmark, Menteri Luar Denmark, Mr. JP Kofod. Dia menyatakan sehingga dalam tahun 2021 maka kedutaan Denmark akan ditutup. Apakah ini gambarannya? What type of signal that they are trying to give? Kerana kedutaan ini akan beroperasi di Jakarta. Saudara, ini serius saya tengok ni. So, Datuk Isyamuddin, anda gagal meyakinkan negara luar terhadap negara kita. Apakah mereka merasakan tidak selamat lagi, ataupun negara kita tak boleh lagi nak dijadikan sebagai tempat untuk operasi, ataupun untuk mereka mewujudkan pejabat kedutaannya di Kuala Lumpur. Apa dah jadi ni? Kalau kedutaan Denmark pun dah mula tutup, apakah kita akan dipinggirkan oleh dunia kedua atau dunia ketiga atau negara-negara luar? Sebab jangan lupa Denmark juga adalah antara anggota NATO dan sebagainya. Ini yang saya baca hari ini agak memeranjatkan saya. Jadi Kementerian Luar wajar mencari usaha. Kenapa ini boleh berlaku? Dan bagaimana hubungan kita dengan negara-negara asing, kedutaan-kedutaan. Siapa ni? MP UMNO, Bukit dah kosong, saya tak tahu. Dan sebenar-benarnya saudara, itu yang berlaku di peringkat antarabangsa bagi dalam negara kita sekarang ni. Hari ini, saudara, kalau saya mendengar apa yang dibualkan oleh Yang Berhormat Datuk Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO sebentar tadi, walaupun belum ada kenyataan resmi yang dibuat, tapi ternyata bahawa bunga-bunga pergeseran, bunga-bunga pengasingan, bunga-bunga bahawa UMNO tidak lagi akan bersama dengan Perikatan Nasional. Itu yang jelas. Memanglah saya malam tadi apa yang saya lontarkan tadi adalah berdasarkan bersumber saya dan hingga hari ini tidak lagi dinafikan. Tetapi bagaimanapun kalau ini berlaku dan besok mesyuarat Majlis Raja-Raja akan bersidang. So kalaulah Majlis Raja-Raja minta supaya perintah darurat ini dihentikan, artinya suka tak suka Tan Perdana Menteri terpaksa mewujudkan persidangan Parlimen. Jika ini berlaku, maka berakhirlah. Sebab kenyataan Datuk Zahid tadi, dia kata sejumlah 43 daripada 43 ahli-ahli Parlimen yang
daripada UMNO yang menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, itu pun jumlah semulanya adalah 113 sahaja. Dia lebih tahu lah sebab dia presiden, dia melihat SD apa semua. Daripada 113. Dan sekarang ni seorang memanglah jelas dia kata yang Muhammad Mulya Tengku Razali memang tidak menandatangani dari awal. Jadi tinggal 42. So sekarang ni daripada 113, dua dah tarik diri, iaitu Datuk Jazlan bersama dengan Datuk Nazri. Dah tarik diri. Artinya daripada 113 tolak 2 111. Ini gambarannya. Artinya kerajaan dapat Tan Sri Muhyiddin, kerajaan yang tidak ada majoriti. Sebab itu kalaulah dulu Yang Maha Pertuan Agong minta ataupun mengizinkan Parlimen bersidang, saya mengatakan puyuklah, habislah. Dan kita harus bersedia untuk berhadapan dengan pilihan raya. Cuma bila menyebut soal pilihan raya, malam ini saya nak menyentuh ni tentang apa untung nasib lebih kurang 7 orang ahli parlimen yang mengkhianati Parti Keadilan. Seronok ni sebab orang nak tahu. Kerana simulasi dari keputusan PRU14, kita dapat yang solid. Kita melihat dapatannya, Zuraidah paling tinggi sekarang ni memerlukan sekurang-kurangnya 30 undi. 30% undian daripada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan terdiri daripada PKR dan DAP. Kalau dia tak dapat, mana dia huyuk. Tak usahlah kata bahawa dia sekarang ni saya mendapat tahu bahawa dia sedang sibuk menubuhkan cawangan-cawangan. Cawangan-cawangan PBN di kawasan Ampang. Tubuhlah buat belanja lah apa semua tak kisah. Tetapi dari segi pengundi, kita pesih pengundi ini tidak ada kelihatan ruang untuk Zuraidah boleh menang. Sebab dapatan kita 30% dah tak ada. Dia dah tak ada modal. Apatah lagi kalau yang masuk bertanding itu UMNO. Kalau UMNO masuk, UMNO punya undi kekal, iaitu 38%. Kalau 38 campur 30, 68. Cuma tinggal peratusan yang ada pada Zuraidah, 32%. Itu kalaulah dikatakan bahawa bagaimana kalau semua total tarik. Sebab dia mewakili Parti PBM berapa orang, berapa kerat saja yang ada di Ampang. Begitu juga dengan kedudukan Azmin Ali. Azmin Ali dia mengharapkan undinya di Gombak tu besar, 100,000 lebih. Tetapi kontributor pencaruman kepada undi untuk Azmin Ali adalah dalam pilihan raya lepas dia memang menang besar. Tetapi kesemua undi itu adalah pengundi-pengundi majoritinya datang daripada undi mereka keturunan warga Cina. Warga Cina di Gombak sudah tidak lagi menyokong Azmin Ali. Ini ketetapan. Mereka tidak akan menyokong. Bagi mereka cuma ada DAP saja. Kemana saya DAP halakan, mereka akan ikut. Kerana untuk mengambil alih ataupun menuntut ataupun memujuk warga keturunan Cina oleh Parti Gerakan tidak mampu. Kali ini Gerakan, saya menyangkakan kalau dia bertanding mana-mana pun, sekali lagi Gerakan akan gulung tikar. Malahan saya berkeyakinan MCA pun akan gulung tikar. Sebab warga Cina mereka sudah buat ketetapan. Apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ini, sebab mereka melihat MCA masih ada dalam kerajaan Pakatan Nasional. MCA, 2 orang ahlinya masih berada dalam kerajaan Perikatan Nasional. Dan mereka akan menghukum. Kerana warga Cina sekarang ini adalah antara kumpulan yang cukup terdesak. Malam tadi sepatutnya sambutan tahun baru mereka, 2-3 hari lagi Cak Gomez, semua mengeluh. Pusat-pusat pembelian, macam saya katakan, kalau di Berjaya Times Square jual kasut pedeng habis Lego sampai harga RM10, artinya ekonomi is so bad. So warga Melayu di Gombak memang dah tak ada dah. Sebab mereka di Gombak itu dulu adalah di mengenok kumpulan anggota Parti Keadilan bersama dengan PAS. PAS contribute lebih kurang 11%. Dan kalau mengikut kenyataan PAS, walaupun pimpinan pusat PAS mengarahkan PAS menyokong Parti Perikatan Nasional, mereka tak mahu. Mereka tetap mahu bersama dengan calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional. Daripada kalangan begini, dan kabarnya pengundi-pengundi Cina
di kawasan Gombak sudah banyak memihak dan menganggap bahawa mereka kali ini tak mau kalau tak ada DAP pun tak apa, tapi mereka akan memberi undi mereka kepada Datuk Megat Iskandar. Datuk Megat Iskandar cuma memerlukan lebih kurang 15 ke 20% saja undi daripada kawasan masyarakat keturunan Cina, dan mereka akan bagi kali ini. Ini keadaannya untuk di Ampang, begitu juga di Gombak. Cuma dari sekarang ni ada orang berkata bahawa Datuk Syafruddin Abdullah, kalau Datuk Syafruddin Abdullah, beliau mengharapkan sokongan daripada PAS yang bertanding di Indra Mahkota. Saya melihat dari segi gabungan PAS dengan Perikatan Nasional pun tidak mampu untuk mengambil undinya. Sedangkan Perikatan Datuk Syafruddin, dia diwakili oleh PKR dulu. Sebab jangan lupa, mereka dulu bertanding di bawah PKR. Ya, saudara Nazir Bazin, Gombak bersama NN Datuk. Gombak bersama NN. No Jimen. Saudara Nazir Bazin, ini dapatan saya. Saya tidak mahu memberi gambaran yang tak betul supaya orang jadi pusing kepala. Tapi dengan keputusan daripada pimpinan UMNO, Majlis Tinggi, memanglah ada kluster menteri dalam Majlis Tinggi itu, mereka masih lagi nak mewujudkan kerjasama. Dan mereka sebenarnya, bagi saya, mereka sebenarnya mimpi lagi. Mereka tidak berpijak di bumi nyata bahawa kemarahan rakyat, dendam rakyat sudah membuak-buak. Tak boleh nak cannot be safe. Gombak memang Datuk Megat. Tambah lagi dia bekerja, saya harap Datuk Megat akan terus memberi dukungan dan bekerjasama dengan PAS dan menyantuni pengundi-pengundinya daripada Ulu Kelang, daripada Gombak, di Batu Kif. Ya, ini gambarannya di Taman Seri Gombak. Kedudukan untuk Datuk Seri Megat memang lebih cerah. Dan bagi saya melihat, saya minta maaf lah kalau saudara daripada penyokong-penyokong PBM mungkin tak suka hati dengan cakap saya. UMNO punya ahli parlimen juga akan dihukum. Dalam keadaan sekarang ini, ahli-ahli parlimen dari yang mewakili UMNO yang menjadi menteri, mereka bakal dihukum oleh rakyat. Untuk kali ini, saya tak malu menyatakan, sebab mereka datang dari parti saya. Nak buat macam mana? Itu pilihan mereka. That is their choice. Dia choice untuk memilih jalan politiknya sebegitu. Sebab saya dengar hayati satu persatu ungkapan yang dilontarkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi tadi dalam ucapan, walaupun tak lama, setengah jam, sebab saya meneruskan pencerahan kita malam ini, saya mendengar satu-satu bukti-buktinya memang tidak ada lagi keakraban, kepaduan yang mantap. Tak ada. Bila beliau menyatakan dari sejarahnya macam mana, jangan lupa, beliau mengatakan jangan lupa bahawa tragedi pada tanggal 9 Mei 2018 ini merupakan tragedi pada UMNO. Dan bila disebut tragedi itu, artinya luka itu tidak boleh diperbaiki. Saudara Anwar Idris, bubar parlimen cepat. Rakyat dah tak tahan dengan politik midin. Kita menuntut sekarang ni. Kita menuntut. Zaki Adil, lucut seluruh Hajimen. Dia lucut seluruh Hajimen apa yang ada, kita pun dah tahu. Bersama Umeh lah jawabnya. Ini sekarang ni. So, saya melihat bahawa dari segi politik sekarang ni, rakyat sedang menanti. Bukan menanti tak sabar untuk sekadar memberi undi pada siapa-siapa yang mencabar PN, tapi mereka menanti dengan dendam yang membara. Saya melihat rakyat hari ini, dalam dada mereka adalah dendam yang begitu membara bahawa mereka tidak lagi sudi untuk bersama dengan PBM. Mereka nak menghukum. Mion Pak dah jawab saya bukan jawabat. Saya bukan jawabat. Saya saudara, kalau saya dengar, saya sendiri, walaupun mereka itu datang daripada parti UMNO, kalau ahli parlimennya tidak menyantuni rakyat, kalau ahli parlimennya menjadi menteri tak menyantuni, tentulah saya tak boleh terima. Tentulah saya kena bagi kritikan. Sebab ni rakyat tengah tunggu betul. Jadi Datuk, tolong mention nama MT UMNO yang masih menjilat. Ni saudara Tun Aman. Saya tak boleh menyebut satu persatu sebab pertama sekali saya tidak ada apa-apa kuasa dan saya tak diberi amanah untuk menyebutnya, dan ketiganya saya tidak berada dalam mesyuarat.
Cuma saya dapatan ini boleh membuat kata yes or no, dan ini mendedahkan saya kepada suasana yang tidak baik. Tapi ada kalangan menteri yang tak bersetuju dengan keputusan untuk UMNO tidak lagi bekerjasama dengan PBM. Dan ini akan saya beri bayangan nanti bila sampai waktunya. When the time come. Sabar. Sebab kalau saya beritahu untuk dia sekarang ni, dia cepat-cepat U-turn. Orang ini biar dia hanyut dulu. Biarlah dia dengar. Sebab orang ini tak boleh, tak layak untuk kita santuni sebagai pemimpin kita. Mereka tidak menghayati perjuangan UMNO. Sebab itu saya ini ada Datuk komen sikit apa cerita muafakat di Terengganu. Macam di Terengganu. Ini daripada Nur Azam Yonai. Dia tanya kepada saya, dia kata komen sikit tentang apa jadi muafakat nasional di Terengganu. Muafakat nasional tidak akan berlaku. Sebabnya kerana di sana peruntukan untuk wakil rakyat UMNO tidak sama rata dengan peruntukan PAS. Kena pula ini ketua perhubungan UMNO ni di Terengganu. Datuk Mat Said yang saya kenal. Pada dia is no way, tidak akan ada. Dan ini kalau nak disantun pun bagi dia dah tutup buku. Dia dah tutup pintu. UMNO di Terengganu pasti akan bertempur dengan siapa saja. Tapi kalau keadaan begini, sebab itu saya mengatakan bahawa muafakat nasional sedang tergugat. So, jadi dalam keadaan begini, saya teringat kenyataan yang bawa Mulia Tengku Razak Hamzah. Dia kata, kita nak kata buat apa lagi? Dia kata, sejak bila kita minta tolong orang untuk kita bertanding dalam pilihan raya? Daripada dulu lagi. Bukanlah kenyataan ini baru sombong. Tidak sombong. Tapi realitinya, UMNO Barisan Nasional masuk ke gelanggang secara solo. Dia tak ada nak depend orang. Dia terpulang pada rakyat, yakin tak yakin dengan UMNO Barisan Nasional. Sebab track record kita ada. Tidak dinafikan ada pimpinan kita yang salah. Mana bumi yang tak yang tak ditipu hujan. Tetapi kita menyantuni rakyat. Dan terbukti, hari ini rakyat sudah dahaga setelah mereka melihat bagaimana selama 22 bulan Pakatan Harapan menghancurkan harapan mereka. Bagaimana Pakatan Harapan tidak melaksanakan janji-janji yang dilafazkan. Ini gambaran yang saya dapat. Jadi Saudara Nur Azam Yonan, di Terengganu tidak ada jalan. Tiada lagi jalan kembali untuk UMNO dengan PAS bersama. Tambahan pula lagi, PAS pula kata nak bagi pula kursi juga pada ini PBM. Bertambah-tambah berang lagi lah Datuk Mat Said. Jadi itu dapatan saya, kirimannya. Saya melihat ada satu catatan dia kata. Catatan ni agak daripada orang veteran. Daripada mana? Atau mana tadi? Daripada Saudara Anwar Idris pula, dia kata PBM telah berjaya matikan muafakat nasional seperti mana dari awal matlamat PBM untuk pecahkan UMNO. Itu realitinya saudara. Saudara Anwar Idris, apa yang mereka idamkan terjadi. Sebagaimana yang saya beri pencerahan 3-4 bulan dulu, saya kata kehadiran mereka ini adalah ibarat mengundang ular masuk ke lambu. Tunggulah kamu untuk dipatuk. Hari ini muafakat nasional saya melihat sudah menghampiri hari-hari terakhir. Nak buat macam mana? Bukan kehendak kita. Bukan kehendak ahli UMNO, bukan kehendak ahli-ahli peringkat akar umbi PAS. Warga PAS juga tentulah akan kecewa. Sebab sia-sia mereka mengalirkan air mata di hari waktu kita menandatangani piagam persamaan. Kerana tidak lain tak bukan, ini adalah tujuan yang dilakukan oleh PBM. Sebab macam mana saya katakan, berbalik pada sejarah sedikit, tak lama pun, pada 14 September 2019, bila sahaja berjayanya ada muafakat nasional, didokong oleh seluruh bangsa Melayu di negara kita ini, tiba-tiba mereka mewujudkan satu himpunan, kononnya untuk memertabatkan maruah bangsa. Arkitek di belakang waktu itu adalah Dr. Mahdi dan Tan Sri Muhyiddin bersama dengan Hamzah Zainuddin. Maka dikumpullah konon-kononnya beberapa orang profesor mengadakan satu majlis di Stadium Malawati. Gegak gempita lah kononnya. Tujuannya tak lain tak bukanlah untuk menandangi muafakat nasional. Kerana waktu itu Pakatan Harapan masih lagi menjadi kerajaan. Tapi tak ampuh. Sebab itu mereka cari jalan untuk masuk dalam muafakat nasional. Malangnya kita mempunyai, sebab saya terus terang saya katakan,
bahawa kita mempunyai pimpinan-pemimpin yang kadang-kadang seolah seperti parasit dalam UMNO. Tanpa kira siapa pun mereka buat keputusan. Jangan lupa, betul saya katakan Presiden UMNO juga bertanggungjawab, tetapi jawatan kuasa teknikal tu dianggotai jawatan kuasa teknikal menerima tentang kehadiran muafakat apa parti pribumi ini dalam muafakat nasional adalah pengusinya Datuk Mak Hassan bersama dengan Tuan Ibrahim. Apakah dua mereka sudah terperdaya? Begitu juga suksesnya dua orang, Datuk Taqiyuddin dan Tan Sri Anwar Musa, dan nak naik presiden. Akhirnya mereka tidak dapat melihat. Yang mereka lihat adalah kerajaan Perikatan Nasional. Mereka tidak melihat unsur-unsur bahaya yang akan mengganggu-gugat muafakat nasional. Dan akhirnya presiden terperdaya. Sebab itu saya katakan Datuk Seri Zahid juga bertanggungjawab. Tak bolehlah kita katakan semua orang yang salah. Tak, Datuk Zahid juga terlibat. Kerana beliau menandatangani surat itu bersama dengan Tuan Guru Haji Hadi. Leaders, you must make decision left or right. Betul atau tidak. Ini gambaran saya dapat. Jadi malam besok kita akan bincang lagi dengan apa yang akan berlaku, dengan saya mendoakan sesuatu akan berlaku di Istana Negara. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.